Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita nak tengok modul 7. Okay, kita nak tengok bab 1 tingkatan 5 mikroorganisma. Okay, tapi saya sentuh 1.1 sahaja, iaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Okay, kita tengok dulu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kita tengok dulu apa itu mikroorganisma. Okey, mikroorganisma ialah bahan organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, mikroorganisma hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Okey, kita ada 5 jenis mikroorganisma. Kita ada fungi ataupun fungi, kita ada alga, kita ada protozoa, kita ada bakteria dan kita ada virus. Okey, kita tengok dulu untuk fungi. Okey, saiz dia berbeza-beza. Okey, fungi makroskopik dan juga mikroskopik. Makroskopik ni yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, mikroskopik ni kita tak boleh tengok dengan mata kasar, kita kena tengok dengan mikroskop. Okey, dan dia juga hidup secara berkoloni. Okey, kita tengok pula bentuk dia. Okey, bentuk dia ada dua. Satu untuk unisel, satu untuk multisel. Okey, kita tengok dulu unisel. Okey, unisel ni dia dalam yeast, berbentuk sfera kecil. Okey, yang ni lah. Okey. Untuk multisel, seperti muka. Okey, ini muka. Terdiri daripada sporangium yang berbentuk sfera dan hypha. Okey, ni sporangium dan dia membebaskan spora. Nampak ni, spora tu yang bintik-bintik hitam dekat dalam tu. Hypha tu dia punya berbenang. Okey, cara pembiakan dia untuk unisel, untuk yang ni, yang kuning ni, dia membiak secara asexual ataupun pertunasan. Okey, untuk multisel pula membiak secara asexual dan juga seks. Okey, dia boleh dua-dua. Okay, untuk spora yang bintik-bintik hitam dalam tu, dia dibebaskan oleh sporangium. Spora di dalam sporangium. Okay, dia dibebaskan oleh sporangium. Spora sangat halus dan ringan dan dibawa angin. Okay, spora akan bercambah tanpa persenyawaan. Maksudnya kalau spora ni dia terbang, dia boleh hinggap dekat mana-mana dan dia akan bercambah dengan sendirinya. Okey, untuk konjugasi pula, pertemuan hypha berlaku. Maksudnya berbenang ni jumpa dengan berbenang sebelah, gamet dihasilkan. Okey, gamet tu dia macam itulah, macam satu sel baru untuk ada persenyawaan gamet menghasilkan muka yang baru. Okey. Gamet ni dia macam kita punya macam baby dulu kan. Baby yang dah disenyawa tu, yang dalam sel tu ovum. Okey, ovum yang dah disenyawa. Okey, itulah gamet. Okey, dalam konteks ni lah. Okey, kita tengok pula cara pembiakan. Kita tengok pula di cara pembiakan ini pertunasan. Okey, pembiakan asexual. Nampak ni, dia akan membahagi sel tu. Ini pula untuk yang spora tu. Spora tu dibebaskan. Lepas tu dia boleh membiak dekat mana-mana sebab dia ditiup angin. Okey, ini konjugasi ataupun pertemuan antara hypha. Okey, nampak ni, dia bertemu dan dia bersenyawa kat dalam tu. Okey, kita tengok pula dia punya habitat. Okey, fungsi fungi biasanya hidup di tempat yang mempunyai bahan reput yang banyak. Okey, tinja, kulit haiwan dan makanan. Okey, fungsi fungi juga sesuai, saya keliru. Fungi juga sesuai tumbuh di persekitaran yang gelap dan lembap. Okey, nutrisi bagi fungi pula. Okey, setengah fungi merupakan saprofit yang memperoleh protein daripada organisma yang telah mati dan juga reput. Okey, contohnya dia akan hinggap dekat haiwan ke, haiwan yang mati kena langgar dekat tepi jalan ke, dia akan tumbuh dekat situ. Okey, setengah fungi lagi ialah parasit, yang memperoleh nutrien daripada perumah. Okey, kita tengok pula contoh bagi alga. Okey, saiz dia sama juga macam fungi, dia berbeza-beza. Okey, alga makroskopik seperti alga laut yang warna hijau ni dapat dilihat dengan mata kasar.
Okey, dia ada lagi satu iaitu alga mikroskopik seperti Chlamydomonas, okey, Chlamydomonas species dan juga Spirogyra species. Okey, ni kita kena tengok dengan mikroskop lah ni. Okey, alga seperti Chlamydomonas species dapat membiak secara aseks melalui belahan dua dan secara seks melalui konjugasi. Ni pembiakan aseks dia, ini pembiakan seks dia. Okey, dia sama je macam yang tadi tu. Okey, belahan dua dan juga konjugasi. Spirogyra species pula membiak secara seks melalui konjugasi. Okey. Kalau yang atas ni dia aseks dan seks, kalau Spirogyra ni dia boleh satu sahaja iaitu pembiakan seks. Okey, kita tengok pula dia punya habitat. Habitat alga ialah air tawar, air masin, tanah lembap dan kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Nampak ni? Inilah lumut yang kita buat dalam stem tu. Okey, nutrisi dia kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan kehadiran klorofil di dalam selnya. Okey, klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Maksudnya alga ni boleh hidup dengan sendiri sebab dia ada makanan, dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri. Okey, kita tengok pula untuk protozoa. Okey, kita tengok saiz untuk protozoa ni merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer sehingga 250 mikrometer. Sangat-sangat kecil ya. Okey, kita ada Paramecium species dan juga Amoeba species. Okey, kita tengok bentuk dia dulu. Okey, untuk bentuk Paramecium species, okey, kita tengok dia berbentuk selipar, okey, dan mempunyai struktur seperti micronucleus, macronucleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut, membran sel dan juga cilia. Cilia tu yang bulu-bulu hujung ni. Dia ada bulu-bulu tu. Okey, Amoeba species pula tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okey, bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Okey, mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, vakuol makanan, vakuol mengecut dan membran sel. Okey, kita tengok pula nutrisi. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Euglena species dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium. Okey, maksudnya dia ada satu boleh buat fotosintesis, satu lagi bersifat parasit. Okey, Amoeba species, okey, yang ni amoeba ni mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Okey, Amoeba species menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium, okey, atau kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Nampak ni. Ini kaki dia. Dia buat macam kaki tu, okey, lepas tu dia makan. Okey. Okey, habitat Paramecium species ialah air tawar. Habitat Amoeba species pula termasuklah dalam tanah yang lembap, okey, air tawar, air laut dan juga peramah. Saya typo lagi. Okey, kita tengok dulu cara pembiakan bagi protozoa. Okey, belahan dua bermula dengan pembahagian nukleus diikuti oleh pembahagian sitoplasma. Okey, Paramecium species dan juga Amoeba species membiak secara aseks melalui belahan dua. Okey, sel induk membahagi dua untuk membentuk dua sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Paramecium species membiak juga secara seks melalui konjugasi. Okey, ni. Nampak ni belahan dua. Okey. Ini dia punya konjugasi. Dia bertemu, lepas tu dia tukar sel. Okey, sel dia senyawa, lepas tu dia bahagi dua. Okey, ini apa ni? Belahan dua bagi Paramecium dan juga Amoeba species. Okey, kita tengok pula bakteria. Okey, kita tengok saiz untuk bakteria. Okey, ialah merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 0.2 mikrometer sehingga 10 mikrometer. Okey, ini lagi kecil daripada protozoa tadi. Okey, kita tengok bentuk dia ada sfera, pilin, rod, koma. Nampak ni. Ni bentuk-bentuk dia. Okey, struktur asas dia mempunyai dinding sel yang teguh, okey, untuk memberikan bentuk. Okey, so bakteria ni dia ada bentuk. Kalau Amoeba species tadi dia tak ada bentuk. Okey, dinding sel bakteria dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okey, sesetengah bakteria mempunyai kapsul yang melindungi dinding sel.
Okay, kita tengok nutrisi. Bakteria mempunyai klorofil yang menghasilkan makanannya sendiri. Okay, dia macam alga juga tadi. Dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri. Okay, parasit yang mendapatkan nutrien daripada perumahnya. Okay, bakteria juga adalah parasit yang mendapatkan nutrien daripada perumah. Kita dapat juga bakteria saprofit yang mendapatkan nutrien daripada organisma yang telah mati. Okey, kita ada ciri istimewa bagi bakteria. Okey, Bacillus anthracis membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim seperti kawasan yang terlalu panas ataupun yang terlalu sejuk, kemarau dan kekurangan makanan. Endospora tu apa? Endospora tu ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. Okey, nampak ni spora ni. Okey, dia boleh membentuk endospora supaya dapat bertahan dalam sekitaran yang ekstrim. Okey, maksudnya dia boleh hidup lama lah sebab dia ada sifat tu. Okey, cara pembiakan dia pula, dia membiak secara aseks, iaitu melalui belahan dia-dua, dan juga membiak secara seks melalui konjugasi. Okey, habitat dia, bakteria dapat ditemukan dalam udara, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang reput. Okey, dalam badan manusia pun ada bakteria. Okey, kita tengok the last one. Okey, virus. Okey, SARS. Okey, virus merupakan mikroorganisma yang paling kecil antara semua yang kita cakap tadi. Virus ni yang paling kecil. Sekarang ni tengah popular lah virus ni kan, sebab kita ada coronavirus. Okey, bentuk virus berbeza-beza seperti sfera, helix, polyhedral dan juga kompleks. Okey, kita yang untuk coronavirus, okey, dia jenis yang sfera. Tapi dia punya struktur tu lain sebab dia ada spike kan. Dia macam ada duri-duri dekat dekat luar dia tu, duri-duri tu, yang tu yang membuatkan dia berbahaya. Sebab dia senang sangat nak masuk dalam badan manusia dan dia punya duri-duri tu akan melekat. Okey, struktur asas virus terdiri daripada berbenang asid nukleik, DNA dan RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Okey, sebab itulah kita ada bermacam-macam varian untuk coronavirus sebab dia punya DNA dan RNA ni boleh bermutasi dan dia akan berubah sifat. Okey. Sebab itulah kita ada banyak varian delta lah, varian alpha lah. Okey, lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. Okey, sebab itulah kalau kita nak selamat daripada coronavirus, kita kena mandi dengan sabun. Okey, sebab sabun tu dia akan hancurkan lapisan protein ni, lepas tu virus tu akan hilang lah. Okey, kalau dia dekat dalam, kalau dia dekat luar lah, macam kat tubuh badan kita ni, kat atas kulit kita ni, jangan pula dia dah masuk dalam, awak pergi minum sabun. Tak betul tu. Okey, kita tengok lagi dia punya bentuk khas. Okey, virus tidak mempunyai ciri hidup di luar perumah kerana tidak menjalankan respirasi dan tidak bergerak balas terhadap rangsangan. Virus hanya membiak dengan menjangkiti perumah. Okey, that's why virus ni tak boleh hidup pun dekat dalam tempat yang biasa. Dia akan hidup dalam kita punya badan ataupun badan haiwan. Okey, kita tengok pula macam mana mikroorganisma ni dia boleh bercambah ataupun bertumbuh. Okey, kita tengok faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ada 5 kesemuanya. Okey, kita sentuh satu-satu. Okey, faktor yang pertama ialah kelembapan. Okey, keadaan yang lembap sesuai untuk pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Okey, persekitaran yang kering menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan merencatkan pertumbuhan. Okey, kita ada cahaya. Mikroorganisma seperti alga mempunyai klorofil yang memerlukan cahaya untuk menjalankan fotosintesis. Okey, mikroorganisma seperti kulat dan bakteria tumbuh dengan lebih baik dalam keadaan gelap. Pendedahan kepada cahaya ultraungu dapat membunuh mikroorganisma. Okey, suhu 35 sehingga 40. Okey, ini adalah medium yang terbaik untuk mikroorganisma. That's why dia orang boleh hidup dalam badan manusia sebab badan manusia pun dia punya range suhu dia 35 sehingga 40. Okey, keadaan suhu terlalu rendah seperti dalam peti sejuk merencatkan pertumbuhan mikroorganisma. Keadaan suhu terlalu tinggi pula akan membunuh mikroorganisma. So dia kena sedang-sedang je, 35 sampai 40.
Okey, kita tengok pula nilai pH. Nilai pH dia mestilah pH yang neutral, iaitu pH 7. Tak boleh kawasan yang terlalu berasid, tak boleh kawasan yang terlalu beralkali. Okey. Okey, kita tengok the last one. Kita tengok nutrisi. Kadar pertumbuhan mikroorganisma meningkat dengan kehadiran nutrien yang cukup. Okey, kadar pertumbuhan mikroorganisma akan terencat walaupun dengan kehadiran nutrien apabila faktor lain seperti kelembapan, cahaya, suhu dan nilai pH adalah terhad. Okey. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih.